Pada 18 Mei 2024, penduduk di sebuah bandar di North Carolina dikejutkan dengan kepulan asap hitam tebal yang datang dari sebuah kompleks pangsapuri mewah setinggi 7 tingkat terdiri daripada 239 unit. Namun ketika itu bangunan tersebut masih dalam proses pembinaan dan belum didiami. Hal ini membuat dua masalah utama. Pertama, struktur di tingkat atas kebanyakannya hanya rangka kayu dan bahan penebat menjadikan keseluruhan bangunan sangat mudah terbakar. Api yang pada mulanya kecil dengan cepat bertukar menjadi marak sekaligus berisiko untuk memusnahkan seluruh struktur bangunan. Masalah kedua jauh lebih membimbangkan. Pada pagi itu, terdapat 17 pekerja binaan yang sedang bertugas dan nyawa mereka kini berada dalam bahaya. Apabila pasukan bomba tiba, keadaan sudah menjadi sangat kritikal. Mereka segera menyelamatkan sebahagian pekerja dan berjaya membawa keluar 15 orang. Namun dua lagi tidak ditemui. Kedua-dua lelaki itu masih terperangkap di tingkat 6, terkepung di celah-celah rangka kayu bangunan yang sedang dijilat api. Seorang daripada mereka, Domente Cheryl, berusia 30 tahun, mengambil telefonnya dan membuat siaran langsung di Facebook. Yo, I'm at South Park right now. At work, the building on fire, and I can't get out. It's getting harder and harder for them to see us. We're gonna have to stand out here, man. So, see. The building on fire, I'm trapped inside, me and my man. Yo, this building is on fire. I'm at work. Somebody send help. We're at South Park. Help! Dalam keadaan sesak nafas akibat asap tebal, Demonte merayu bantuan sambil rakan sekerjanya, Ruben Holmes, melambaikan cahaya telefon bimbit sebagai isyarat kepada penyelamat. Asap hitam pekat menyelubungi ruang, menjadikan penglihatan hampir mustahil. Kedudukan mereka juga amat berisiko. Tingkat 6 hanya mempunyai satu laluan keluar, sebuah tangga di hujung bangunan yang bertentangan dengan lokasi mereka. Namun laluan itu telah terhalang, meninggalkan hanya satu pilihan, terjun dari ketinggian 6 tingkat ke dalam kawasan api, pilihan yang hampir pasti berakhir dengan maut. Pasukan penyelamat cuba menggunakan kren dengan bakul bagi mencapai mereka. Malah dalam siaran langsung Demonte, kren tersebut dapat dilihat. Namun asap yang terlalu tebal menjadikan haluan kren tersasar. Sementara api pula semakin marak. Pada satu ketika, operator kren dipercayai sudah melihat mereka, tetapi keadaan menjadi terlalu berbahaya sehingga operator itu sendiri terpaksa diselamatkan. Akhirnya pilihan terakhir ialah memasuki bangunan. Pasukan bomba merangkak melalui asap tebal dan api yang semakin marak untuk menuju ke tingkat 6. Jeritan Ruben dan Domente kedengaran. Tanda bahawa mereka semakin hampir. Namun pada saat itu, satu arahan kecemasan bergema melalui radio. All companies working 7741 Liberty Road Drive, evacuate structure per command. All companies working 7741 Liberty Road Drive, evacuate structure. Command all companies, this will be defensive at this time. We'll be ready for this side to collapse. Everybody get out of the collapse zone. Confirming you are coming out, but you're not out of the building. Dengan berat hati, anggota bomba terpaksa berundur. Jeritan dua lelaki itu perlahan-lahan hilang, diganti dengan keheningan yang menakutkan. Tidak lama selepas itu, It collapsed. seluruh bangunan runtuh dengan suhu dalaman mencecah 2000 darjah Fahrenheit, iaitu lebih 1093 darjah Celsius. Pada saat itu, Demonte Cheryl dan Ruben Holmes disahkan maut dalam tragedi yang meragut nyawa mereka. Yo, I'm at South Park right now. At work, the building on fire, and I can't get out. Apa yang lebih memilukan, siaran langsung Demonte turut ditonton oleh ahli keluarganya sendiri, termasuk ibunya dan abangnya. Mereka hanya mampu melihat dan mendengar jeritan terakhir Demonte tanpa berdaya mengulurkan sebarang pertolongan. Hasil siasatan mendapati punca kebakaran berpunca daripada sebuah mesin penyembur buih penebat dinding
Bahan buih itu diketahui sangat mudah terbakar dan menghasilkan asap hitam pekat. Yang lebih tragis, pada waktu itu belum ada sistem penggerak asap dipasang. Tambahan pula, sebuah tangga sementara di lokasi mereka terperangkap baru saja dibuang untuk digantikan dengan tangga kekal. Disebabkan kecuaian ini, syarikat pembinaan terbabit terpaksa membayar denda sebanyak $50,000 Amerika dan kini berdepan saman daripada keluarga mangsa. Namun tiada sebarang ganti rugi mampu mengembalikan nyawa Demonte Cheryl dan Ruben Holmes. Rakaman terakhir Demonte kekal sebagai salah satu rakaman paling menyayat hati, memperlihatkan detik-detik genting yang dialaminya sebelum tragedi itu berakhir. Help! 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 Cincinnati 911. Help! I'm stuck in my bed outside. Pada 10 April 2018, jam 3.16 petang, talian kecemasan 911 di Ohio menerima satu panggilan daripada seorang remaja berusia 16 tahun bernama Kyle Plush. Beberapa minit sebelum panggilan itu dibuat, Kyle baru sahaja tiba di Stephen Hill School untuk menghadiri perlawanan tenis. Dia memandu sebuah kenderaan jenis Honda Odyssey, iaitu sebuah minivan dengan 3 baris tempat duduk. Peralatan tenisnya disimpan di bahagian paling belakang. Untuk mengambilnya, Kyle memanjat ke bahagian belakang kenderaan dan meregangkan badannya ke arah barangan tersebut. Namun, tanpa diduga, mekanisme lipatan kerusi bahagian ketiga tiba-tiba terlipat ke dalam ruang simpanan, menekan dadanya dan membuatnya tersepit dalam keadaan terbalik. Malah tangannya tidak mampu mencapai telefon bimbit yang berada agak jauh daripadanya. Mujurlah telefon Kyle dilengkapi fungsi Siri yang digunakannya untuk memanggil bantuan dengan suara tersekat-sekat. Kerana kesukaran bernafas, dia memberitahu operator bahawa nyawanya dalam bahaya. Help! 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 Where are you? Hello? Where are you? I can't hear you. I'm in desperate need of help. Hello? I'm gonna die here. Help! Namun talian terputus kurang daripada seminit selepas itu. Operator segera mengarahkan kereta peronda ke kawasan sekolah. Tetapi apa yang mengejutkan, dia tidak memaklumkan kepada pegawai polis bahawa Kyle sudah pun menyatakan nyawanya berada dalam bahaya. Akibatnya, pegawai yang tiba hanya memandu mengelilingi kawasan tempat letak kereta tanpa benar-benar berusaha mencarinya. Mereka langsung tidak keluar dari kenderaan, malah kedengaran berbual santai tentang jenis kereta yang dimiliki oleh para pelajar di sekolah itu. Beberapa saat kemudian, Kyle sekali lagi menghubungi 911. Kali ini, nadanya jauh berbeza. Help me. Anyone there? I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. Kyle sempat memberikan maklumat lebih terperinci, lokasi tempat letak kereta sekolah serta jenama dan model keretanya. Malah sistem 911 turut berjaya mengesan lokasi tepat telefon bimbit Kyle dengan jarak hingga sekitar 5 hingga 10 kaki dari kenderaannya. Namun sekali lagi, maklumat penting ini tidak pernah disampaikan kepada polis di lapangan. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Theft. Send officers immediately. I'm almost dead. Pegawai polis yang berada hanya beberapa meter daripada kereta Kyle akhirnya meninggalkan lokasi dengan alasan mereka tidak nampak sesiapa. Saw up a couple of your guys pulled up, and there was a complaint. A woman said she was stuck in a van. I was in there. I just looked in the van, and I didn't see anybody in it. There was only like one van in the thrift store. Okay.
All right, well, I'll see if I can find anything else. So, if I find out it wasn't, she's pranking, she's going to jail. Kes itu dianggap sebagai panggilan palsu beberapa menit selepas panggilan kedua. Suara Kyle kedengaran semakin lemah sebelum talian terputus buat kali terakhir. Jam kemudian, kereta itu dibuka. Bukan oleh pihak polis, tetapi oleh ayah Kyle sendiri. Dia yang mencari anaknya berjaya menemui tubuh Kyle yang sudah tidak bernyawa, masih dalam keadaan terbalik, tersepit di ruang simpanan kereta. Tragedi ini begitu memilukan kerana Kyle telah melakukan segala yang sepatutnya. Dia kekal tenang, memberikan maklumat lokasi dengan jelas. Namun, kecuaian pusat panggilan 911 dan sikap sambil lewa pegawai polis telah meragut nyawanya. Akibat daripada kesilapan besar ini, ibu bapa Kyle menerima pampasan sebanyak $6 juta Amerika daripada bandar Cincinnati sebagai penyelesaian tuntutan kematian tidak wajar. Namun bagi mereka nilai wang bukanlah yang utama. Mereka bertekad menjadikan tragedi anak mereka sebagai pengajaran dengan berkongsi kisah ini di pusat-pusat panggilan kecemasan di seluruh Amerika Syarikat agar tiada lagi panggilan 911 diabaikan sebegini rupa. Hari ini, rakaman panggilan Kyle kekal sebagai antara panggilan kecemasan paling menyayat hati. Bukti nyata kepada kegagalan sistem kecemasan yang akhirnya meragut nyawanya. Lebih menyedihkan, desakan Kyle supaya pihak polis mengantar bantuan segera tidak pernah sampai kepada pegawai di lapangan. Laporan dalaman menunjukkan bahawa operator gagal memberitahu polis tentang suara ketukan dan jeritan yang kedengaran di latar belakang panggilan. Bukti jelas bahawa situasi itu genting namun tidak ditangani dengan sewajarnya. Pada Mei 2025, sepasukan polis bertindak balas terhadap satu kemalangan di sebuah lebuhraya di Washington. Setibanya di lokasi kejadian, mereka mendapati sebuah kereta telah melanggar 2 buah kenderaan yang diletakkan di kawasan tersebut. Apabila anggota polis cuba berinteraksi dengan pemandu yang dikenali sebagai Mark Fogel, dia kelihatan jelas berada dalam keadaan tertekan. Clearly I've been drinking. Yeah. And I ran into these cars. Okay. Do you need medical attention, sir? No, I do not. Okay. But my life is f***ing over. Okay. All right. I wouldn't go that far. I do. You You do can not take it. need medical attention, correct? I do not. But as you will see, I am a CDL driver. Okay. And like I said, my life's f***ing over. How much have you had to drink tonight? More than I need to. Okay. Pada mulanya, Mark dilihat memberi kerjasama sejak awal. Namun jelas insiden ini memberi tekanan kepadanya. Ketika anggota polis mengumpul maklumat lanjut mengenai lokasi beliau mengambil minuman keras serta menyemak lesen yang dipegangnya, mereka akhirnya membuat keputusan untuk membawanya ke balai polis di Richfield yang dilengkapi dengan alat ujian pernafasan alkohol. I'll take you out of handcuffs. You're going to take a seat on that bench there, okay? I'm going to take you out of handcuffs. You can take a seat on the bench there. You're okay. Put your hands down. What's It's that? for your safety. Well, you promise you're not going to hurt me? I'm promising. Oh. I'll put my hands on my head. Okay, well, as long as you say you're not going to hurt me, like, we're good here. If you're worried, you think you're going to hurt me, I'm just going to put you back in handcuffs. All right. You're not going to hurt me? You're good? We're good. Okay, you can keep your hands down. You're all right. You don't know who you're dealing with. That's true. So are you going to hurt me? No, I'm not. Okay, well, I trust you. Alright. Walaupun timbul sedikit rasa bimbang terhadap perubahan nada suara Mark yang secara tiba-tiba, pegawai Bryson tidak mengendahkannya dan meneruskan prosedur. Namun, itu hanyalah permulaan bagi Mark. Ketika pegawai Bryson bercakap tentang peguam dan menjalankan penilaian, perbualan itu bertukar menjadi semakin tegang. Do you want to call another lawyer, yes or no?
How many lawyers do I have that option? There's 14 on this list. Alright, well, Alright, well, yes. Alright, well, no. sure. Sure. Okay. Honestly, what's the matter? Like I said, I'm fucking done. Alright, we're just gonna. I'm a dead man. You're talking to dead man. You're not a dead man, Mark. Yes, I am a dead man. So are you gonna kill yourself, Mark? Who knows? Probably the only person would be you. Yeah, So, that's correct. Like I said, I keep telling you, I'm fucking done. is there somebody I can call for you to talk to? No. Ketika pegawai Bryson terus menawarkan bantuan, Mark tiba-tiba membuat satu kenyataan seakan mencabar. Satu amaran yang mengejutkan pegawai Bryson pada ketika itu. Namun entah bagaimana, satu perkara kecil akhirnya bertukar menjadi pertengkaran yang akhirnya meragut nyawa salah seorang daripada mereka. You know what's crazy? It's just you and me in this fucking room. It's just you and me in this room, but this is a police station. There's plenty of troopers here. Are there? Yeah. Are you sure? Did you not see me talking to the trooper when we first pulled up? How many people are here in the room? Are you trying to make threatening? No. No? No. Okay, why are you saying things like that? I don't know. Okay, go ahead and stand up. Turn around, face away from me. Sure. Are you sure? Yeah, turn around, face away from me right now. Sure. Boy, 73, I'm fighting with one. Sure. Give me the air, he's reaching for my gun. Mark, you're gonna get f***ing shot! Yeah. Yeah. That's what I want. Motherfucker. Shot! Mark! Mark, get the f*** away from me! Get the f*** away from me, Mark! Ketika Mark coba merampas senjata api pegawai Bryson berulang kali, kamera badannya tiba-tiba terpadam. Apabila ia kembali berfungsi, kelihatan jelas satu pergelutan yang amat tegang dengan pegawai Bryson berusaha sekuat tenaga untuk mengawal keadaan. Dalam satu tindakan terdesak bagi mempertahankan diri, pegawai Bryson akhirnya terpaksa membuat keputusan sukar dan menikam belakang Mark beberapa kali bagi menghentikan serangan tersebut. I'm not gonna let you die, Mark. I'm not gonna let you die, Mark. You're gonna be okay, man. Look, man, you're not even bleeding that bad. Yeah. Let's get you on your side. Can you breathe a little better? Namun meskipun pegawai Bryson berusaha sedaya upaya menyelamatkannya, Mark Vogel disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian pada jam 12.30 pagi, 8 Mei 2025. Pegawai Bryson tidak mengalami sebarang kecederaan dan kini sedang bercuti sementara menunggu siasatan lanjut selaras dengan tata cara piawai bagi insiden seperti ini. Namun insiden ini kekal menghantui pegawai Bryson, menunjukkan bagaimana satu perkara kecil boleh berakhir dengan tragedi yang merenggut nyawa. Pada 18 Januari 2021, sekitar jam 9.41 malam, seorang lelaki dilaporkan mengetuk pintu di sebuah kompleks Pangsapuri di Tampa, Florida. Lelaki itu dilihat berkeliaran di sekitar bangunan sambil memegang sesuatu di belakang badannya, menjerit dan bercakap dengan nada yang tidak jelas, seolah-olah coba memujuk penghuni di dalam rumah supaya membuka pintu. Circle! Hey, all I want is Flacco back, that's it. Tanpa disedari, seorang penghuni sempat menyemak rakaman daripada kamera pintu dan mendapati bahawa lelaki tersebut membawa senjata api yang disembunyikan di belakang badannya. Penghuni berkenaan segera memaklumkan perkara itu kepada pihak berkuasa. Hampir sejam kemudian, kira-kira jam 10.19 malam, pegawai polis tiba di lokasi untuk meneliti rakaman serta menemu bual pelapor. Seorang daripada pegawai tersebut mengenali suspek. Lalu pihak polis mengeluarkan arahan untuk melakukan pemeriksaan kebajikan di pangsapurinya.
Yo, hey man, is that your Challenger down there? Is that your Dodge Challenger? What? I'm just asking, is that your Dodge Challenger down there? No, what? Because that's registered to you. Nope. Sekitar jam 11.37 malam, ketika pegawai polis sedang berbincang di hadapan pintu, suspek Jeremy Deliwak secara tiba-tiba mengangkat senjatanya ke arah seorang pegawai polis. Tindakan itu memaksa pegawai berkenaan melepaskan tembakan, menyebabkan suspek terkena di bahagian abdomen dan lengan kiri. Hey, son? No. Come out here. No, sir. Come out Hey, here. what are you doing? Let me see your hands. Pegawai yang melepaskan tembakan tersebut berusia 36 tahun dengan 6 tahun pengalaman. Kemudiannya diletakkan dalam cuti pentadbiran, sementara Jabatan Penguatkuasaan Undang-Undang Florida meneruskan siasatan. Sehingga kini tiada sebarang maklumat sahih atau liputan media yang menjelaskan punca atau motivasi Jeremy Deliwak berkelakuan sedemikian.